Facebook. Okey. Dah live. Oh dah. Okay. Okey. Dekat Facebook ada dah. Dah. Sekejap, Ana share dah. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna amin. Amma ba'. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada minggu ni untuk menyambung kita punya pengajian kita bagi matan Al-Arba'in An-Nawawiyah ataupun hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan minggu ni kita berada pada hadis nombor 6. Okay. Minggu lepas kita dah bincang panjang lebar dah dan agak detail lah tentang hadis nombor 5 yang berkaitan dengan isu bid'ah, dan yang keenam pada minggu ini pula adalah hadis berkaitan dengan perkara-perkara yang syubhah. Okey, syubhah. Jadi hadisnya berbunyi an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله تعالى محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Jadi terjemahannya dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas. Okey. Sedangkan di antaranya adalah perkara yang samar-samar, yang syubhah, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa menghindari yang samar-samar ni, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam yang samar-samar tadi itu, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti pengembala yang berada di dekat pagar milik orang lain. Dikhawatiri dia akan masuk ke dalamnya. Okay, pengembala kambing ke pengembala binatang, okay, yang berada dekat dengan kawasan orang lain, padang ragut orang lain contoh. Dikhawatiri dia akan termasuk, binatang-binatang dia pun akan termasuk dekat padang ragut orang tu. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki pagar ataupun Al-Hima ni lagi tepat kita terjemah sebagai tempat padang ragut lah. Tempat binatang makan tu. Ketahuilah bahawa hima Allah tadi tu, hima Allah itu maksudnya tempat makan binatang itu tadi adalah larangan-larangannya. Maksudnya Nabi SAW bagi perumpamaan. Okey. Setiap raja dia ada kawasan terlarang dia. Bahasa mudah dia macam tu. Setiap raja ada kawasan terlarang dia. Dan kawasan terlarang bagi Allah Azza wa Jalla ialah apa yang Allah larang.
apa yang Allah haramkan dan larang. Ketahuilah bahawa di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan jika ia rosak, maka rosak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey. Jadi kita pergi satu persatu untuk hadis ni. Jadi hadis ni pertama sekali diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir. Okey. Al-Ansari, daripada kaum Ansar. Maknya sahabat, ayahnya juga sahabat. Okey. Ummuhu sahabiyah, ukht Abdullah bin Rawahah, kakak kepada Abdullah bin Rawahah, sahabat juga. Maksudnya mak kepada An-Nu'man bin Bashir ni pun sahabat, sahabiyah kita panggil. Ayahnya Bashir pun sahabi juga. Okay, pun sahabat Nabi SAW juga. Maka disebabkan itulah ada radhiyallahu anhuma, kedua mereka. Maksudnya An-Nu'man dan ayahnya Bashir. Okay. An-Nu'man ini lahir 14 bulan setelah hijrah. Okay. 14 bulan. Wulida ala ra'si 14 syahran min al-hijrah ala al-asah. Mengikut pandangan yang kuat. Wa huwa awwalu mauludin wulida fil ansar ba'da qudumihi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Dan An-Nu'man ibn Bashir ini, sahabat yang meriwayatkan hadis kita ini, dia ialah bila dia lahir dekat Madinah 14 bulan setelah hijrah, okey. Dia ialah baby pertama daripada kalangan Ansar yang lahir setelah Nabi SAW tiba ke Madinah. Okey. Awwalu mauludin wulida fil Ansar ba'da qudumihi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Jadi lepas Rasulullah SAW sampai Madinah, first baby dekat Madinah yang lahir daripada kalangan Ansar ini adalah An-Nu'man ibn Bashir ni. Okey. Dikatakan bahawa An-Nu'man bin Bashir meriwayatkan sebanyak 114 hadis. Okey. Qil ruwiya lahu 100 hadithin wa 14 haditha. Dikatakan bahawa An-Nu'man bin Bashir ni membawa 114 hadis. Okey. Dan pernah menjadi governor wilayah di Kufah bagi pihak Muawiyah. Muawiyah pernah melantik beliau menjadi wali kota, jadi governor. Pernah juga menjadi wali kota Hims. Hims ni zaman moden kat Syria lah. Dan meninggalnya An-Nu'man bin Bashir ini tahun sanata arba'in wa sittin, tahun 64. Okey, 64 Hijrah. Okey, lahir pada tahun pertama ataupun awal tahun kedua, okey, 14 bulan kan. So awal tahun kedua, wafat pada tahun 64. Dan An-Nu'man bin Bashir di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang bila Nabi SAW wafat mereka masih muda. Macam Ibnu Abbas, macam Ibnu Umar. Okay, tapi Ibnu Abbas lagi muda lah daripada Ibnu Umar. Dan lagi muda daripada mereka berdua ialah An-Nu'man bin Bashir ni. Sangat muda. Jadi kita boleh anggarkan pada tahun kewafatan Nabi SAW umur An-Nu'man ni lebih kurang 10 ataupun 9. Dekat-dekat macam itulah 9-10 tahun umur. Okey. Dan tak pelik lah kenapa kita cakap ada sahabat-sahabat muda yang riwayatkan hadis. Sebab masyhur di kalangan ulama hadis, dia ada perbahasan dipanggil tahammul, iaitu bila seorang tu layak menerima hadis, mendengar dan menerima hadis. Jadi menurut jumhur ulama hadis, umur tahammul ini semuda 5 tahun dah boleh dah. So umur 5 tahun, 6 tahun pun dah boleh kalau dia mumayyiz. Okey. So sahabat yang muda bila dia dengar hadis waktu umur 5 tahun, 6 tahun dia memang boleh riwayatkan.
dia memang boleh terima silap. Dan dia akan ada ni menyampaikan hadis setelah umur baligh biasanya. Bila mereka mencapai umur yang dah baligh, mereka akan ada. Ada tu apa? Ada tu sampaikan hadis. So kita kena beza di antara menerima dan menyampaikan. Dalam isu menerima hadis, seawal umur 5 tahun pun boleh kalau dah mumayyiz. Menyampaikan hadis, majoriti ulama syaratkan dah baligh. Ada yang syaratkan mumayyiz sahaja. Okay? So sebab itulah kita tak pelik kenapa ada ramai sahabat-sahabat yang muda-muda riwayatkan hadis. Okay? Sebab memang kita dah tahu tadi umur yang semuda 4-5 tahun dah boleh dah untuk tahammul dia panggil. Bahkan ada yang lagi muda daripada tu. Macam ada kisah seorang sahabat namanya Mahmud bin Labid, yang mana beliau kata, aqaltu majjatan min Rasulillah SAW. Aku ingat waktu aku kecil ni Rasulullah SAW majjah. Macam masukkan air dalam mulut kemudian tiupkan dekat muka dia macam main dengan baby. Maksudnya waktu tu dia masih kecil lagi, macam baby lagi, Nabi SAW main dengan dia tu dia ingat. Sampai ke umur semuda tu pun boleh tahammul maksudnya. Okey. So itu perbahasan dalam ilmu ulumul hadis. Okey, untuk pengetahuan kita semualah, general knowledge untuk kita semua. Okey. Kata An-Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Wa bainahuma mushtabihat. Dalam sebahagian mata Al-Ba'in punya cetakan, wa bainahuma umurun mushtabihat. Tapi yang sahihnya tak ada umur tu. Dekat mata Al-Ba'in ni tak ada umur tu. Wa bainahuma mushtabihat. Dan di antara keduanya, di antara halal dan haram itu adalah perkara-perkara yang orang Melayu kita panggil perkara-perkara syubhah. Syubhat. Perkara-perkara syubhah. Kalau bersubhat, dalam bahasa Melayu bersubhat tu maksudnya bersekongkol, betul tak? Kan? Bersubhat. Yang ni syubhah ataupun syubhat. So yang kita bincangkan ni perkara-perkara yang syubhah, yang samar-samar. Okay? Apa dia perkara yang samar-samar ini? So di kalangan ulama ada dua tafsiran yang masyhur. Okay? Hatta dua-dua tafsiran ini dinukilkan daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad ada dua tafsiran untuk masuk mushtabihat dalam hadis ni. Kata Imam Ahmad, mushtabihat ni pertama boleh bermaksud apa yang diperselisihi halal atau haramnya. Okey. Apa yang diperselisihi halal atau haramnya. Contohnya makan daging kuda, makan daging dubuk. Okay, perkara yang makruf diperselisihi hukumnya di kalangan ulama. Okay. Itu dipanggil al-masail al-mukhtalaf fiha. Perbahasan yang dikhilafkan hukumnya. Sama ada benda tu boleh, halal atau haram. So menurut Imam Ahmad, umur mushtabihat ni pertama merangkumi tadi tu, perkara yang mukhtalaf fi hukmihi, apa yang dikhilafkan akan hukumnya. Dan juga bagi Imam Ahmad juga tafsiran kedua ialah perkara mushtabihat ni perkara yang ijtama'a fihi al-halal wal haram. Perkara yang terkumpul pada dia halal dan haram. Okay, terkumpul pada dia halal dan haram. Contohnya kalau orang tu dia ada harta, harta dia tu terdiri daripada muamalat yang halal dan juga terdiri daripada muamalat-muamalat yang haram. Itu pun termasuk dalam mushtabihat juga. Apa yang ijtama'a fihi al-halal wal haram. Okey. So itu dua tafsiran untuk apa yang dimaksudkan dengan mushtabihat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara yang syubhah ni, okey, tidak diketahui akan hukumnya, ramai manusia tak tahu akan hukumnya. Okey.
ramai manusia tak tahu akan hukumnya. Apa yang kita boleh faham daripada statement Nabi SAW ni? Yang kita boleh faham berdasarkan apa yang dipanggil sebagai mafhum, kaedah mafhum dalam ilmu usul, mafhum mukhalafah. Jadi kalau Nabi SAW kata ramai yang tak tahu, mafhum mukhalafahnya ada sikit yang tahu. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan. Bila Nabi SAW kata ramai tak tahu, mafhum mukhalafahnya maksudnya ada apa? Maksudnya ada sedikit yang tahu. Siapa dia sedikit yang tahu ni? Yang tahu akan perkara-perkara syubhat. Apa maksudnya tahu akan perkara-perkara syubhat? Yang tahu akan hukumnya. So ada sikit manusia yang tahu. So siapa yang sikit ni? Sikit ni adalah para ulama. Para ulama. Sebab ulama dengan ilmu mereka, perkara yang samar-samar tu akan jadi jelas bagi mereka hukumnya. Okay? Bagi orang macam kita yang jahil, bagi kita mungkin setengah perkara itu samar-samar sebab kita pun tak tahu apa dalilnya. Betul tak? Tapi bagi ulama yang tahu dalil, bagi dia tak ada masalah. Dalam isu tu mungkin bagi dia antara sejelas-jelas perkara sebab dia mungkin dia tahu dalil yang kita tak tahu. Dia hafal dalil yang kita tak hafal. So yang sedikit yang tahu akan hukum-hukum perkara-perkara syubhat ini ialah para ulama. Okay, para ulama. Dan ini juga menunjukkan bahawa ulama dalam kalangan umat Nabi SAW ni memang tidak ramai. Bukanlah yang majoriti dalam umat. Okay. Bahkan mereka sedikit dan minoriti. Okay. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Siapa yang ittaqa, menjauhkan diri, melindungi diri dia. Ittaqa ini maksudnya mengambil sesuatu sebagai perlindungan. Ittaqa yattaqi. Okay? Maksudnya mengambil sesuatu sebagai perlindungan. Ittiqa. Maksudnya dia jadikan sesuatu sebagai penghalang di antara dia dengan perkara tersebut. Macam ulama kita kata bila mendefinisikan taqwa lah. Apa itu taqwa? Sebagai ulama kata taqwa itu kamu menjadikan di antara diri kamu dan perkara yang haram itu penghalang. Betul tak? Di antara diri kamu dan perkara yang haram itu penghalang. So al-ittiqa ataupun ittaqa ini maksudnya dia menjadikan ada seolah macam penghalang di antara dia dan perkara-perkara yang syubhah tu. Dia tak pergilah kat perkara syubhah tu. Dia tinggalkan. Dia bukan sahaja tinggalkan, bahkan dia seolah letak macam barrier. Dia letak macam penghalang di antara dia dengan perkara syubhah. Kata Nabi SAW, siapa yang buat macam ni? Istabra'a li dinihi wa irdih. Dia telah membersihkan, menyucikan untuk diri dia itu agamanya dan juga maruah kehormatannya. Okey. Siapa yang meninggal perkara-perkara yang syubhah atas dasar wara', atas dasar taqwa, dia telah membersihkan agama dan maruah. Okey, sebab apa? Sebab perkara-perkara yang syubhah ini, nama pun syubhah. Okay? Nama pun syubhah, tak manis. Bila orang tahu, kita terjebak. Contohnya pada muamalat yang diperselisihi hukumnya. Kan? Saya bagi contohlah konteks zaman sekarang, orang heboh isu forex. Kan? Ramai fatwakan haram forex ni. Bahkan majoriti lah anda rasa. Adalah satu dua yang kata boleh. Tapi syubhah lah kita cakap. Kalau orang tu terjebak dengan perkara tersebut, tak ke perkara tu membuatkan orang lain pandang macam, ish, kan lagi elok kalau dia tak terjebak. Kan lagi elok kalau dia tak terlibat dengan benda ni. Betul tak? Sebab itulah kata Nabi SAW, kalau orang tu tak terlibat at the first place, dia dah istabra'a li dinihi wa irdih. Istabra'a li dinihi wa irdih.
waman waqa'a fi syubhat waqa'a fi al-haram. Siapa yang terjebak dalam perkara syubhat, ditakuti dia nanti pada masa yang akan datang ma'alan ni maksudnya pada masa akan datang dia akan terjebak pada perkara yang haram. Okey. Tapi kalau siapa yang daripada awal lagi dia tinggal, dia tak akan terjebak lah. Kita bagi contoh. Kalau orang tu memang dia tak makan daging apa-apa sekalipun atas dasar wara'. Okey, atas dasar kewarakan, dia tak mau makan daging. Okey, dia tak kata daging tu haram ke apa, dia tahu halal tapi dia tinggal atas dasar wara'. Okey. Adakah dia akan terjebak dengan makan daging khinzir? Confirm tak lah. Dah daging biasa pun dia tinggal sebab wara'. Itu maksudnya. Okey, maksudnya kalau orang tu memang dia dah tinggalkan perkara yang bagi dia syubhah, yang perkara yang confirm haram tu lagi jauh lah dia pasti akan tinggal. Dan kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan, apa yang syubhah ini sebenarnya dia nisbi kata para ulama. Apa maksud dia nisbi? Maksudnya subjektif. Okey, maksudnya subjektif. Subjektif tu maksudnya berbeza daripada individu kepada individu berdasarkan ilmu dia. Untuk sebahagian orang, bagi dia perkara tersebut syubhah kerana dia mungkin tak tahu dan dia jahil. Bagi orang lain, benda tu tak syubhah. Okey. Benda tu tak syubhah sebab ada dalil yang jelas. Sebagai contoh, untuk orang yang mungkin dia biasa dengan pengajian agama, dia tahulah hukum makan dhab. Dia bawa padang pasir. Dia bawa padang pasir dhab tu, hukumnya halal. Ma'ruf. Kan? Mungkin untuk sebahagian orang awam yang tak pernah tahu pasal hukum makan dhab, hadis tentang ada sahabat makan dhab depan Nabi SAW tu, bagi dia bila dengar makan biawak padang pasir, dia terkejut. Dia macam betul ke boleh makan ni? Bagi dia benda tu nampak syubhah. Itu yang ulama' kata benda syubhah tu nisbi, subjektif. Okay, dan ulama' juga kata makin banyak kita belajar, makin hilanglah benda yang syubhah. Okay. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Okay. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjebak dalam perkara syubhat, dia akan terjebak dalam perkara haram ma'alan pada masa akan datang. Dan Nabi SAW bagi perumpamaan dekat kita. Okay. Bagi masal, perumpamaan untuk kita fikirkan. Okay. Kerana perumpamaan yang disebutkan dalam hadis dan Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bukan benda main-main. Okay. Kenapa kita kata bukan benda main-main? Maksudnya ada sebab kenapa dibawa perumpamaan. Kerana perumpamaan ni lagi mudah untuk kita faham. Dia adalah satu cara untuk membuatkan umat-umat Islam ni lagi cepat tangkap dan lebih tajam pemikiran. Itu dia. Sebab itulah ulama' kita ni, moga Allah rahmati mereka semuanya, mengumpul amsal ni. Okay. Kita ada amsalun Nabi SAW. Hadis-hadis yang Nabi SAW buat perumpamaan. Ada ulama' kumpul, antaranya ulama' namanya Ar-Ramah Hurmuzi, masyhur, wafat 360 Hijrah. Siapa mengaji ulumul hadis kenal nama Ar-Ramah Hurmuzi. Ar-Ramah Hurmuzi ada kitab Amsal Hadis. Kemudian tentang perumpamaan-perumpamaan dalam Quran, kita ada ulama' macam Imam Ibnul Qayyim, ada kitab Amsal Quran. Pun terbit juga bagus. Okay? Jadi perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis ini tujuannya adalah untuk membuatkan kita lagi cepat faham dan untuk melatih minda umat-umat Islam ni supaya jadi tajam, cepat tangkap. Itu dia hikmahnya, Masya Allah. Jadi Nabi SAW bagi perumpamaan ka-ar-ra'i. Umpama, kat sini tashbih kan, seperti seorang pengembala yar'a haulal hima, yang mengembala sekitar kawasan larang tertentu. Kawasan larang hima ni maksudnya tempat padang ragut orang lain. Dia ada binatang yang dia menggembala, dia pergi mengembala sipi-sipi dekat dengan orang lain punya padang. Padang tu maksudnya tempat binatang dia punya tempat untuk makan lah. Rumput-rumput dia apa semua. Dia pergi mengembala kat sipi-sipi. Yushiku
an yarta'a fi. Tu dia. Kata Nabi SAW. Yushiku ni, aushaka yushiku ni masyhur di kalangan ulama bahasa Arab dipanggil al-af'al al-muqarabah. Okey. Kata-kata kerja yang menunjukkan kepada hampir. Umpamanya kalau kita terjemah hampir-hampirlah ataupun dikhawatiri sangatlah, gitu. Okey. Hampir-hampir atau dikhawatiri sangatlah an yarta'a fi. Dia punya binatang dia tadi terlepas masuk pergi makan dekat orang lain tu punya kawasan terlarang dia tu. Dia punya padang ragut dia. Tu dia. Nabi SAW kata yushiku, hampir-hampir ataupun dikhawatiri sangat. Dan ini apa yang dipanggil dalam ilmu Islam, ilmu usul fiqh khususnya adalah asal kepada kaedah yang sangat besar dan sangat penting dalam agama, sangat masyhur, dipanggil kaedah sadduz zari'ah ataupun sadduz zara'i. Menutup jalan-jalan yang boleh membawa kepada perkara yang haram. Menutup wasilah-wasilah yang boleh membawa kepada perkara yang haram. Dipanggil sadduz zari'ah. Okey. Hadis ni adalah hadis yang memberi isyarat kepada kena tutup tutup zari'ah kepada perkara haram. Zari'ah ni maksudnya wasilah. Okey. Sadduz zari'ah maksudnya saddul wasilah. So umpamanya saddul wasilah ilal haram. Menutup wasilah yang membawa kita kepada perkara yang haram. Menghalang wasilah yang membawa kita kepada perkara yang haram. Faham ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Itu apa yang hadis ni isyaratkan. Ala wa inna likulli malakin hima. Ketahuilah bahawa bagi setiap raja itu ada kawasan terlarangnya. Dan kawasan terlarang Allah itu adalah maharimuh, apa yang Allah larang dan haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu ada segumpal daging. Okey, seketul atau segumpal, okey. Mudghah, daging. Idza salahat, dan sebahagian riwayat datang dengan dhabit saluhat. Dua-dua boleh Saluhat, salahat, dua-dua ada dan dua-dua boleh dalam bahasa Arab. Okey, idza salahat atau saluhat, saluha ataupun salaha al-jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu elok, maka eloklah seluruh jasad dia. Tu dia. Ini bukan nak cakap tentang penyakit fizikal sahaja ni. Ini nak bercakap tentang penyakit maknawi. Okey, penyakit maknawi juga. Maksudnya penyakit maknawi ni apa? Hasad, dengki, jahil, kekufuran, menyukai perkara maksiat. Itu penyakit maknawi. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging tu fasad, rosak seluruh jasad dia. Apa segumpal daging tu? Ala wahiya al-qalb. Ketahuilah bahawa ianya adalah hati. Hati ke jantung? Okey. ada khilaf yang masyhur lah dalam penterjemahan qalb ni. Wallahu ta'ala alam. Kita terjemah sebagai hati boleh, jantung boleh. Walaupun anda tahu memang ada khilaf yang masyhur kan untuk penerjemahan qalb ni. Ada yang kata qalb ni terjemahan tepat bukan hati tapi jantung. Cuma ulama bahas manusia ni ada berapa qalb. Ada yang kata ada dua, qalb yang fizikal, qalb yang maknawi. Qalb maknawi tu hati. Hati tu bukan hati organ tu. Hati ini ulama kata mahal tafkir. Mana kawasan dalam badan kita yang sebenarnya berlaku apa bila kita fikir, kat mana kita fikir, mana kita buat pilihan. Okay, sampai sebagai ulama kata al-qalb dengan al-aql ni sama. Qalb maknawi dengan akal ni sama. Ala kulli hal, itu khilaf lah. Okay, yang masyhur di kalangan ulama. Terjemah je lah, hati pun tak apa kat sini. Okay? Kita terjemah hati kat sini pun tak apa. Okay. Itu sepintas lalu tentang hadis ni. Dalam membicarakan tentang hadis ni juga, ulama membahaskan
isu hukum muamalah perkara-perkara yang haram lah. Okey, muamalah perkara-perkara yang haram. So dia ada beberapa perincian yang saya rasa baguslah untuk kita semua pelajari dan tahu. Pertama, apa hukum muamalah? Okey, kita nak bagi situasi lah lagi cepat untuk orang tangkap, betul tak? Lagi cepat untuk orang tangkap dan lagi cepat orang faham. Katakanlah kita ada jiran. Jiran kita bagi hadiah dekat kita. Bagi coklat ke, bagi minuman tertentu ke, sirap ke, sebotol sirap. Yang penting bagi hadiah lah. Kalau jiran kita tu orang yang kita sedia maklum semua bisnes dan muamalah dia halal, apa hukum kita terima hadiah dia? Harus, tak ada masalah langsung lah. Okay? Tak ada dia non-issue. Kalau dia orang yang semua muamalah dan bisnes yang dia terlibat haram, sumber duit dia confirm, ini confirm, maksudnya kita kaji dan sebagainya lah, kita boleh confirm semua haram, itu pun non-issue, pun kita tak boleh terima hadiah daripada jiran kita. And then ulama bahas macam mana kalau jiran kita ni bercampur pada harta dia halal dan haram. Ada terlibat dalam transaksi yang haram, terlibat dalam transaksi yang dalam bisnes yang haram. Pada masa yang sama, kita pun tahu dia terlibat dalam banyak bisnes yang halal, patuh syariah dan juga transaksi yang patuh syariah. Apa hukum dia? Dalam mazhab Syafi'i, seperti mana yang dinyatakan oleh Imam As-Suyuti dan ramai lagi, Suyuti kata dan Al-Ashbah wan Nadhair, hukumnya makruh. Kita boleh terima pemberian hadiah tu, hukumnya makruh. Kenapa boleh? Sebab ada ihtimal dia halal. Kenapa makruh? Sebab ada ihtimal dia haram lah, dan mimbab taghlibil harami alal halal. Melebihkan haram atas halal, so dia lebih sikit dari hukum makruh. Hukum makruh tu taghlib, lebih sikit. Tapi ada ihtimal dia masih halal. So sebab tu fuqaha mazhab Syafi'i kata boleh terima. Boleh terima. Kalau majoriti bisnes dan transaksi dia halal, ada sebahagian yang kecil pun haram, yang tu pun boleh, harus. Itu harus. Pun harus juga. Bahkan itu ihtimal kuat dia, itu harta yang haruslah dan harta yang halal untuk kita ambil. Okey. Tapi kalau perkara yang dia bagi itu, ain perkara tu sendiri, perkara itu sendiri kita tahu memang dia haram. Contohnya, dia nak hadiahkan kat kita ataupun dia nak sedekah lah. Dia nak sedekah kat kita RM100, RM1000. Dia pun kata, oh saya kesian lah tengok awak ni Aziz, contoh. Okay, contoh. Dia kata, tak apalah, awak ni macam-macam kan kena, saya bagi awak duit lah, sedekah. Dia pun ajak kita, jom, aku nak bagi kau RM1000 ni. Kita pun ikut jiran kita ni. Bawa pergi kedai yang dia memang miliki, kedai arak, kedai full jual arak. Ataupun kedai tu memang full yang ditulis dekat luar tu non-halal products, contoh. Semua dalam tu benda haram. Macam kita tahu setengah supermarket ada kan. Ataupun memang dia ada satu, orang cakap vineyard macam tempat memang khas untuk jual arak. Daripada vineyard ni, tempat khas untuk jual arak ni, dia ambil daripada cashier punya tabung tu, duit lah RM1000 contohnya, dia bagi kat kita sedekah, nah ambil. Waktu tu hukum dia apa? Hukum tu kita dah tahu ain perkara kita ambil tu haram. Tanpa kita melihat majoriti atau tak majoriti dia punya bisnes arak dia tu. Dia kata para ulama bighadin nazar. Tanpa melihat majoriti atau tak majoriti bisnes arak dia, yang penting ain perkara dia bagi, duit sedekah dia bagi kat kita ni, kita nampak depan mata kita, yang confirm haram lah, datang daripada tabung cashier kedai arak dia. Waktu tu apa hukum dia? Haram ambil. Itu haram. Bahkan sebahagian ulama, antaranya Al-Imam Ibn Abdul Bar, masyhurnya An-Namari Al-Maliki, mazhab Maliki, beliau nukilkan ijma' haram ambil benda tu. Okey. Dan daripada perbahasan ni jugalah ulama bina atas dia, ulama tafriqkan permasalahan hukum bekerja di restoran atau kedai-kedai yang menjual
perkara tak halal macam arak. Okey. Bahkan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak lagi yakin, tuan-tuan dan puan-puan boleh cari sendiri fatwa yang diberi oleh mufti kita sebelum ni, mufti KL yang sebelum ni, Al-Fadhil Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sekarang menteri kita lah, ya, wafaqahullah lima yuhibbu wa yarda. Okey, dalam fatwa lama beliau waktu beliau masih lagi mufti, beliau ada bahas tentang hukum kerja di tempat macam 7E yang ada jual arak. Apa hukum ni? Bagus untuk tuan-tuan dan puan-puan tengok. Kesimpulannya lebih kurang sama lah, iaitu kalau dia kerja dekat 7E sebagai contoh, dia tak terlibat langsung dengan apa-apa yang haram tu, menyediakan arak, menjual arak, transfer arak tu, bawa arak tu, tak sentuh, dia tak terlibat langsung. Okay, purely dia punya kerja dia kat situ, apa yang halal sahaja, dia tak kacau part yang haram tu, maka waktu tu hukum dia kerja dekat situ makruh. Binaan ala berdasarkan apa kita bahas tadi, hukum dia kerja situ makruh, dan duit yang diterima sebenarnya daripada gaji dia, yang mana orang boleh argue kan, gaji yang diterima kerja kat situ mungkin datang daripada apa yang halal dan haram lah. Hukum diterima gaji itu masih harus, maksudnya boleh, bukan apa yang diterima tu bukan benda haram, cuma makruh. Itu boleh cari fatwa ni tuan-tuan puan ada dekat internet. Okay? Dan of course lah, kita bincang hukum hakam ni, kita kena faham, kita bukan bincang tentang warak. Kalau kita nak ambil pengajaran daripada hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak ambil part yang warak, mudah. Apa yang melibatkan syubhah, tinggal. Jalan yang waraknya, jalan kita tinggal lah. So, kes-kes tadi yang saya sebutkan kat tuan-tuan dan puan-puan, kalau jiran tu majoriti muamalahnya haram, kalau jiran tu kebanyakan muamalahnya halal, tapi ada yang haram juga. Dalam dua keadaan ni, kalau kita ambil jalan warak, apa jadi? Kita buat apa? Kita tinggal. Tinggal. Dan jalan warak ini ialah jalan para orang-orang yang soleh. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang yang soleh. Dan jalan yang kita kena cuba telusuri. Cuba telusuri. Bukanlah wajib, dan tak semua orang mampu, dan tak semua orang ada keadaan yang sesuai untuk dibuat, tapi kita kena cuba. Jalan warak ini ialah jalan yang orang-orang soleh. Sebab itulah kita ada banyak nukilan-nukilan daripada ulama-ulama salaf kita tentang kelebihan meninggalkan perkara yang syubhah ni. Bahkan ada diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini tabi'in yang masyhur kan, masyhur, sangat masyhur, okey. Pakar dalam bidang hadis, pakar dalam fiqh ni, masyhur Al-Hasan Al-Basri, orang yang soleh, orang yang zuhud, wafat 110 Hijrah. Kata Al-Hasan Al-Basri, adrakna qauman kanu yatrukuna 70 baban min al-halal khashyata al-wuqu'i fi babin min al-haram. Tu dia. Kata Al-Hasan, kami dulu pernah jumpa golongan-golongan yang maksudnya merefer kepada sahabat sanggup meninggal 70 bab, 70 perkara yang halal. Kenapa tinggal perkara-perkara halal ni? 70 perkara-perkara yang halal, bab-bab yang halal ni, kenapa? Takut terjebak pada satu sahaja bab yang haram. Yatrukuna 70 baban minal halal khasyatal wuqu' fi babin, pada satu bab je minal haram. Tu dia. Itu siapa? Itu adalah golongan sahabat dan tabi'in senior. Okay, sebab Al-Hasan Al-Basri ni tabi'in junior, tabi'in yang muda sikit. Jadi bila kata Hasan Al-Basri adrakna qauman, merujuk kepada orang terdahulu, iaitu merujuk kepada sahabat dan tabi'in yang senior. Okay, kewarakan mereka tu membuatkan mereka meninggalkan 70 bab perkara yang halal semata-mata tak nak terjebak pada satu bab perkara yang haram. Tu dia. Kita mampu ke tuan-tuan dan puan-puan? Kan kita nak tinggal satu yang halal pun tanpa sebab, beratlah. Apatah lagi kalau yang halal tu menguntungkan, betul tak? Dan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga memuji tentang orang yang meninggal perkara-perkara yang syubhah ni. Faman, kata Nabi SAW, faman taraka ma syubbiha alaihi minal ithim kana limastabana atrak.
Siapa yang tinggalkan perkara yang syubhah bagi dia, perkara yang diselisihi bagi dia halal ke haram, maka kalau yang tu boleh ditinggalkan, maka perkara yang haramnya jelas sudah pasti dia akan tinggalkan. Kalau perkara yang diperselisihi hukum haramnya pun ditinggalkan, apa yang disepakati hukum haramnya lagilah dia tinggalkan. Okey. فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ. Dalam hadis lain, okey, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Atiyah As-Sa'di atau As-Sa'di, wa fi hadits Atiyah As-Sa'di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihil ba's. Itu dia. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba itu akan mencapai darjat orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Itu dia. Maqam orang-orang muttaqin tinggi, kedudukan orang-orang yang takwa dalam agama ini, dia takkan dapat capai level muttaqin sehingga dia meninggalkan perkara-perkara yang harus, ma la ba'sa bih, perkara harus, hadaran, kerana berhati-hati, lima bihil ba's, daripada perkara-perkara yang haram. Itu dia. Okay. Hadis tu ada isu tentang kesahihannya, tapi kalau ianya dhaif sekalipun, kita beramal dengan dia mimba fadhailil a'mal ataupun targhib wa tarhib. So tak ada masalah. Okay. Wa qala Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, as-sahabi al-jalil, sahabat yang agung, yang masyhur kan. Yang kata-kata ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau Al-Wara'. Kata Ibnu Umar, inni la uhibbu an ada'a baini wa bainal harami sutratan minal halal wala akhrimuha. Aku ni suka sangatlah untuk aku letakkan di antara perkara yang halal dan haram ni, aku nak letak satu sutrah, penghalang, ataupun kita cakap macam curtain. Okay, umpama je lah, okay, macam curtain, macam penghalang yang aku takkan koyaknya, aku takkan tembusinya. Okay, kata Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah, Imam Makkah di zamanihi, kan, Imam Mekah pada zamannya, Syekh kepada Imam kita Al-Imam Nasirus Sunnah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Guru beliau yang agung, yang masyhur, yang banyak Imam Syafi'i riwayatkan. Okay, Sufyan bin Uyainah, apa kata beliau? La yusibul 'abdu haqiqatal iman hatta yaj'ala bainahu wa bainal harami hajizan minal halal wa hatta yada'a al-ithm wa ma tashabaha minhu. Tidaklah seorang hamba itu mencapai hakikat iman yang sebenar. Maksudnya hakikat kesempurnaan iman lah. Sehinggalah dia menjadikan di antara dia dan perkara yang haram itu hajiz. Hajiz ni macam sutra penghalang juga, okay, daripada perkara yang halal. Dan dia meninggalkan perkara yang haram dan apa yang tasyabah, yang syubhah. Hatta yada'al ithm wa ma tashabaha min. Itu dia. Jadi ini nukilan-nukilan yang saja saya bawa daripada ulama-ulama salaf ni, okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, supaya apa? Supaya kita mengambil pengajaran lah dan menjadi peniup semangat untuk kita cuba sekadar kemampuan kita untuk mula meninggalkan perkara-perkara yang syubhah. Walaupun perkara tu halal. Katakanlah perkara tu fi haqiqatil amr. Maksudnya hakikat sebenar dia, katakanlah ianya halal sekalipun. Katakanlah ulama khilaf, and then yang pandangan yang kuat dan tepatnya itu halal sekalipun, meninggalkannya tetap lagi bagus. Meninggalnya tetap lebih disukai. Okay. So itu hadis yang ke-6. Kita ambil hadis ke-7. Kita cuba ambil hadis ke-7 ni setakat yang kita mampu. Kalau dapat syarah habis, alhamdulillah. Okay. Anda minum air hidap. Bismillah. Daripada An Abi Ruqayyah. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus al-Dari, Tamim bin Aus al-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah.
Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Okay, daripada Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, okay, bahawa beliau mendengar Nabi SAW berkata, agama itu nasihat. Nasihat. Kami bertanya, maksudnya para sahabat yang mendengar ni, bagi siapa? Qala lillah, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan pada kaum muslimin secara umumnya, keseluruhannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi hadis ini hadis yang masyhur, hadis tentang nasihat. Hadis yang mempunyai makna yang sangat besar juga. Okay, diriwayatkan daripada Tamim ibn Aus, yang asalnya sahabat Nabi SAW. Tamim ini seorang Nasrani. Okay. Kemudian dia tiba ke Madinah dan dia masuk Islam. Okay. Kana Nasraniyan qadima al-Madinata fa aslam. Wa dhakara للنبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال إذ وجده هو وأصحابه في البحر فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك على المنبر وعد ذلك من مناقبه إذ لم يقع نظيره لغيره. Antara kelebihan sahabat yang menjadi perawi hadis ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Tamim bin Aus ni, Ad-Dari ni, Dari ni nisbah kepada salah seorang daripada moyang beliau. Okay. Salah seorang daripada moyang beliau. Beliau ni antara manaqib, kelebihan beliau, fadilat beliau, okay, sebagai seorang sahabat radhiyallahu anhu, beliau ini adalah orang yang meriwayatkan kepada kita, yang menceritakan, bahkan bukan kepada kita sahaja, bahkan kepada Nabi SAW, kisah jassasah, binatang berbulu yang bengis, yang besar, yang ada dekat suatu pulau terpencil, yang wallahu ta'ala alam, kita tak tahu dekat mana, di mana binatang raksasa ni, jassasah ni, dia tengah buat apa? Tengah jaga Dajjal. Dia tengah ada Dajjal kat tepi dia. Dia tengah orang cakap secure. Dia kira tengah jagalah. Okay, buat Dajjal ni kena ikat, kena gari dekat satu bangunan, satu binaan, dekat satu pulau yang wallahu ta'ala alam, kita tak tahu dekat mana. Hadis tu hadis masyhur, tuan-tuan dan puan-puan, hadis dalam Sahih Muslim. Saya rasa hadis tu tuan-tuan dan puan-puan mesti pernah dengar kan. Apatah lagi siapa yang minat geng konspirasi teori lah daripada kalangan kita ni. Kadang-kadang geng-geng konspirasi teori ni lagilah dia arif tentang hadis-hadis ni. Walaupun wallahu ta'ala alam lah cara dia faham tu betul atau tidak, tapi mereka lebih minat kan. So hadis Dajjal dengan jassasah yang diriwayatkan Tamim Ad-Dari ni masyhur. Masyhur. Okey, apa kelebihan dia? Kelebihan dia, Nabi SAW, Tamim ceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW pula naik ke atas mimbar dan ceritakan kepada para sahabat tentang peristiwa jassasah dan Dajjal ni kepada sahabat-sahabat yang lain. Apa yang ajaib dekat situ, tuan-tuan dan puan-puan? Yang ajaibnya adalah, biasanya sahabat ambil hadis daripada siapa? Daripada Nabi SAW. Dalam kes Tamim ni tentang hadis Dajjal, apa jadi? Nabi SAW ambil hadis daripada Tamim. Sebab Tamim yang ceritakan kat Nabi tentang peristiwa dia jumpa Dajjal tu. And then Nabi SAW relay, iaitu sampaikan peristiwa tersebut kepada para sahabat yang lain. Maksudnya, bukan sahabat riwayat daripada Nabi, tapi Nabi riwayat daripada para sahabat. Inilah apa yang dipanggil, tuan-tuan dan puan-puan, dalam ilmu ulumul hadis sebagai riwayatul akabir anil asagir. Okay. Periwayatan orang yang lebih senior, yang lebih tinggi kedudukan dan fadilatnya daripada orang yang lagi junior atau lagi rendah kedudukannya. Okay. Sebab apa? Sebab Nabi SAW lebih senior dan lebih tinggi kedudukan, of course. Sebab Nabi SAW ni, Rasulullah SAW ni
bukan sahaja sebaik-baik manusia, bahkan afdalul makhluqin, seafdal-afdal makhluk. Seperti mana yang dikata oleh Qadhi Iyad. Okey. Ulama jumhur berpandangan Nabi SAW ni afdalul makhluqin, sebab afdal makhluk. So of course Nabi lebih tinggi darjat daripada Tamim, tapi Nabi tetap ambil hadis daripada Tamim. Kenapa? Untuk menjelaskan, nak bagi tahu dekat kita fadilat dan kelebihan si Tamim Ad-Dari ni, masya-Allah. Okey. So itulah dia. Kelebihan perawi kita untuk hadis ketujuh ni, hadis nasihat ni. Kita hurai setakat yang mampu. Mungkin tak sempat habis malam ni, tak apa. Kata para ulama, ma la yudraku kulluh, la yutraku julluh. Okey. Apa yang kita tak boleh dapat semua dia, kita janganlah tinggal semua tu ataupun majoriti dia, kita yang sikit yang kita boleh dapat tu pun kita cuba ambil. Okay, yang sikit-sikit yang berbaki tu kita cuba. Maksudnya kalau tak boleh dapat semua, yang sedikit pun jadilah macam tu. Okay. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Dalam isu menterjemahkan ad-dinun nasihah ni memang tak nafi. Kita ada khilaf yang masyhur di kalangan para ulama dalam isu ad-dinun nasihah ni. Dan juga terutamanya pakar-pakar penterjemah kita lah kat Malaysia. Okay. Wallahu alam, kita ambil agama itu nasihat pun tak apa, dengan syarat kita terjemah betul-betul apa maksud nasihat. Nasihat dekat sini dalam bahasa Arab, nasihat ini orang Arab menggunakan dengan maksud menapis atau menjernihkan. Orang Arab dia akan kata nasahtul asal. Aku menapis, mengeluarkan bendasing-bendasing yang ada pada madu tu. Ataupun orang Arab akan kata nasahtul laban. Okey, orang Arab akan kata nasahtul laban. Maksud nasahtul laban, aku membuang bendasing-bendasing yang ada pada susu tu. Maksudnya nasihat ni kita nak buang impurity, kita nak bagi benda yang paling pure, benda yang paling bagus sekali. Tu dia. Jadi ad-dinun nasihah, maksudnya agama itu keseluruhannya adalah memberikan yang terbaik, memberikan yang paling suci dan murni kepada mansuh. Mansuh, siapa mansuh yang mansuh ni yang diberikan kepadanya nasihatlah. Siapa mansuh dalam hadis ni? Allah, kitabnya, rasulnya, a'immatul muslimin sini, pemimpin dan juga para ulama dan juga orang Islam keseluruhan. Maksudnya agama itu ialah kamu memberikan yang terbaik, yang paling suci dan yang paling murni untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin orang Islam dan para ulama dan orang Islam keseluruhannya. Itu maksud dia. Faham tak? Itu maksud an-nasihah dalam hadis ni. An-nasihah kat sini masa saya cakap tadi, memberikan yang paling suci dan murni. Membuang apa yang ada padanya syirik ke, ada padanya maksiat ke, ada padanya bid'ah. Itu dia. Okey? Dan kalau kita belajar bahasa Arab, ad-din dekat sini ma'rifah. An-nasihah pun ma'rifah. Ini dalam bahasa Arab dipanggil ta'rifut tarafain dalam ilmu balaghah. Okay? Maksudnya dia membawa faedah hasr. Maksudnya kalau kita nak terjemah yang paling tepat adalah kita cakap hanya senya agama itulah nasihat. Itu terjemahan yang tepat. Hanya senya agama tu sesungguhnya nasihatlah keseluruhannya. Itu dia. Itu terjemahan yang paling tepat, yang paling memenuhi dari sudut ilmu balaghah. Sebab dia, macam saya cakap tadi, dia panggil ta'rifut tarafain dalam perbahasan qasr. Okay, ataupun hasr dalam ilmu balaghah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nampaknya kita akan sambung pada minggu akan datang lah. Okay, kita habis masa dah. So saya buka ruang pada tuan-tuan dan puan-puan kalau ada soalan nak tanya. Kalau ada bolehlah tanya. Saya cuba jawab setakat yang mampu lah. Okay. Kalau tak mampu, saya tak ingat ke atau tak tahu, saya cakap wallahu a'lam. Tak ada soalan Ana duk tengok dekat Facebook pun macam tak ada.
Ha. Tak ada Tak ada Ustaz. Tak ada, okey. Kalau tak ada tak apa, baguslah. Lagi selamat bagi Ana. Okey, lagi selamat. Alhamdulillah. Okey, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap itu daripada diri Ana sendiri. Ini poin terakhir lah. Kenapa Ana cakap tak ada soalan tu lagi bagus? Sebab memang ilmu Ana sangat terhad untuk jawab. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, Imam Malik ini just peristiwa yang Ana nak ceritakan untuk faedah saja. Imam Malik, orang datang jumpa Imam Malik daripada Andalus. Tanya kepada Imam Malik lebih kurang 46 atau 36 persoalan. Ni kisah ni diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar dalam Jami' Bayan al-Ilm. Dan ramailah ulama mazhab Maliki yang lain, okey. Daripada berpuluh-puluh soalan, 30 lebih soalan, 38 soalan tu, hanya 8 sahaja yang Imam Malik jawab. Umpamanya kalau 38, 8 je, 30 lagi Imam Malik jawab, saya tak tahu. Sehingga orang daripada Andalus tu kata, aku balik ke Andalus kat kampung aku nanti, aku nak cakap apa ni? Tak ada jawapan ni. Imam Malik kata, bagi tahu dekat mereka bahawa Malik tak tahu. So itu Imam Malik. Kalau Ana lagi teruk lah. So bila tak ada soalan, Alhamdulillah, lagi Ana terselamat. Okay. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap itu daripada diri Ana sendiri. InsyaAllah kita jumpa pada minggu akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narakum insyaAllah ala khair. Wafiq.